Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak ceritakan pasal peranan seorang kapten dalam sesebuah pasukan. Macam yang semua orang tahu, kapten ni dia hanya akan ada apabila sukan tu kita main secara beramai-ramai ataupun secara berpasukan. Jadi sukan yang melibatkan individu, contoh macam badminton ataupun pingpong, memang tak ada kapten tu. Okey, aku ambil contoh yang senang untuk korang nak tahu peranan kapten ni. Aku ambil contoh bola sepak. Okey, bola sepak ni macam korang tahu memang sukan yang dimainkan secara beramai-ramai lah. Biasanya kapten dia akan pakai lilitan armband dekat lengan dia. Tak kisah sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Tapi biasanya player akan pakai armband tu di lengan sebelah kiri. Okey, kapten ni apa sebenarnya fungsi dia? Dia ada big impact ke dalam tim ni? Okey, kalau siapa yang tak tahu, sebenarnya kapten ni lah yang bagi peranan paling besar sekali dalam padang. Kapten ni dia kena ada leadership. Kalau dalam tim bola semua orang boleh main, tapi tak semua orang ada leadership. Itu yang buatkan kapten tu special. Okey, selain daripada leadership, kapten juga kena ada pengaruh yang besar dalam padang. Pengaruh tu maknanya dia bukannya tegas untuk nak maki-maki teammate dia, tapi cara dia sampaikan info tu ataupun arahan boleh buatkan player-player yang lain ikut. Tak semua player boleh buat macam tu. Kalau dalam Liga Malaysia ni, aku suka tengok Syafiq Rahim jadi kapten. Banyak tim dah Syafiq Rahim main. Dan sekarang ni Syafiq Rahim jadi kapten Melaka United. Dan Syafiq Rahim juga pernah jadi kapten skuad kebangsaan. Lama juga dia jadi kapten dari 2010 dalam skuad senior. Okey, banyaklah achievement yang Syafiq Rahim dah dapat compare to player-player yang lain yang jadi kapten ni. Even AFC Cup pun masa JDT menang AFC Cup tu, Syafiq Rahim still dapat achievement dia yang tersendiri lah. Time tu dia jadi kapten. Okey, selain daripada leadership dan juga pengaruh, kapten ni dia mainkan peranan yang besar. Contoh masa bola sepak tengah main, tim tengah kena, tim tengah down. So kapten ni mental tak boleh goyak lagi. Kapten lah yang kena bagi semangat dekat player-player yang lain. Kapten lah yang kena bagi self motivate dekat player-player yang lain supaya tim bangkit. Kalau bab bagi motivasi player yang untuk cool downkan player yang lain, aku suka tengok Badrul Bakhtiar. Walaupun Badrul dia tak complete package macam Syafiq Rahim, tapi Badrul ni sebenarnya dia player yang cool. Okey, contoh kalau tim dia selalu tengok Kedah lah kan, Badrul. Kalau Kedah tengah kena kitai ke, player tengah down ke apa, Badrul tetap cool. Dia memang akan tenangkan player-player yang lain. Tu satu karakter Badrul Bakhtiar yang aku minat. Okay, tapi Syafiq Rahim ni pula dia tak cool macam Badrul Bakhtiar. Dia baran sikit Aku tak kata dia suka bergaduh, aku cakap dia baran sikit. Dia ada kalanya dia cool, okey, tapi ada kalanya memang dia baran. Dia baran tu taklah semestinya macam dia ajak player-player yang lain gaduh, tapi dia akan tenangkan player lain. Kalau ada apa-apa dia yang akan ke depan. Itulah leadership yang kita nak tengok dalam kapten ni. Tak semua orang berani ke depan. Jadi siapa yang jadi kapten dalam tim ni dia memang betul-betul special lah. Dia memang ada complete package yang player lain tak ada. Kalau main bola semua boleh main, tapi tak semua orang boleh jadi leader dalam tim tu. And kapten ni juga dia lah kena communicate lebih. Dia kena interaksi dengan semua player yang ada dalam padang, termasuk coach. Kalau jadi kapten dia, kita tak boleh duduk diam je. Kapten ni lah yang kena cakap lebih sikit. So memang Bazir Elio lah kalau jadi kapten ni, kena cakap banyak. Okey, kapten ni kalau kita nak tengok posisi yang sesuai untuk siapa nak jadi kapten, bagi aku terpulang, tak kisah. Tapi as long as dia memang ada vision and dia memang ada mission untuk nak pastikan tim dia tu berjaya. Kalau contoh, kita tengok contoh aku ambil contoh daripada tim Liga Malaysia je. Keeper pun boleh jadi kapten. Kalau kita tengok keeper yang jadi kapten, Apek, misalnya Khairul Fahmi. Apek pernah jadi kapten. Even dalam national team pun dia pernah jadi kapten. Sebabnya goalkeeper boleh jadi kapten, dia lah benteng terakhir. So dia nampak semua player. Tapi kalau keeper jadi kapten ni, dia memang kena jerit lebih. Kalau dia cakap slow, memang striker tak dengar lah cerita dia.
keeper boleh jadi captain, defend boleh jadi captain. Kalau defend jadi captain, kita tengok contoh Aidil. Aidil even dia defend pun, dia main kat bawah sampai ke tengah je dia naik. Tapi kalau korang tengok dia punya tegas dia tu, memang semua boleh dengar arahan dia. Aidil. Kalau midfield macam aku cakap tadi, Syafiq Rahim. Kalau striker, korang tengok dalam Liga Malaysia, even contoh striker yang pernah jadi captain, aku ambil contoh import Penang, Casagrande. Dia bekas player Melaka dan juga Felkra sebelum ni. Walaupun dia striker, tapi dia jadi captain, dia boleh conduct player-player yang bawah supaya kerjasama tu berhasil. Jadi tak kisah pun captain sebenarnya daripada mana-mana position. Yang penting dia ada, macam yang aku cakap tadi, dia kena ada leadership, dia kena ada pengaruh. Kalau salah satu tu tak ada, maknanya tak complete lah peranan captain tu. Okay, aku rasa tu saja daripada aku setakat ni. Sekian, terima kasih.